السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama dalam program Perlis Mengaji, yang mana kita buat kuliah secara live streaming melalui suara sunnah. Melalui suara sunnah, mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini memberi manfaat kepada kita sepanjang tempoh kawalan pergerakan dalam masa yang kita menghadapi ujian seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dengan ilmu yang bermanfaat Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita juga ilmu amalan yang saleh, dan dengan amalan yang saleh itu mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas daripada segala kesusahan dan ujian ini. Muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Pada malam yang mulia ini kita sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita sambungan pada bab yang membicarakan tentang zikir dan juga doa yang diucapkan ketika menghadapi situasi kritikal ataupun kesusahan ataupun menghadapi pelbagai kesukaran. Jadi saya teruskan kepada teks kitab yang mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, warwina fi sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah an Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimuki kalimatin taqulihinna indal karbi aw fil karbi Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi berkata, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah daripada Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna ataupun taqulihinna. Dalam riwayat menyebut taqulinahunna indal karbi au fil karbi Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Maksudnya, adakah kata Rasulullah kepada Asma binti Umais, adakah engkau ingin aku ajarkan beberapa kalimah yang engkau ucapkan ketika kesusahan atau bila engkau berada dalam kesusahan, yaitu Allah adalah Tuhanku, aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini kalimah doa Allahullah la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Yaitu Allah adalah Tuhanku yang mana aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Dalam hadis ini
ataupun yang dibawa oleh Imam An-Nawawi adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibn Majah rahimahumullah, yang mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada seorang sahabiat iaitu Asma binti Umais, yang mana baginda katakan kepadanya, wahai Asma, mahu tak aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimah, yakni zikir ataupun doa yang perlu kamu ucapkan ketika kamu menghadapi satu kesusahan ataupun bila kamu berada dalam sesuatu kesusahan. Maka zikir tersebut iaitu menyebut dengan lafaz Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita mengucapkan apabila kita menghadapi sesuatu kesusahan ataupun bila kita berada dalam suatu kepayahan, suatu musibah yang menimpa kita, untuk kita berlindung kepada tauhid, berlindung kepada kalimah-kalimah tauhid, yang mana dengan kalimah tersebut dengan kalimah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala ataupun menolak segala bala ataupun kesusahan yang menimpa seseorang yang menyebutkannya. Maka oleh sebab itu Nabi SAW memberikan anjuran ataupun menawarkan kepada Asma binti Umais ini dalam rangka supaya menunjukkan bahawa benda ini penting, ya, benda ini penting supaya benar-benar dia inginkan. Maksudnya Nabi SAW apabila menawarkan sesuatu kepada seseorang menunjukkan itu adalah kebaikan, kerana Nabi adalah sifatnya sangat rahmat, sangat mulia, sayang kepada umatnya dan inginkan kebaikan untuk umatnya. Apatah lagi para sahabat yang berada di zaman Nabi SAW, bahkan semua yang mengikuti ajaran Nabi SAW, sangat-sangat Nabi SAW sayang dan kasih kepada kita semua. Oleh sebab itu Nabi kata, mahu tak aku ajarkan satu kalimah ataupun beberapa kalimah yang perlu kamu ucapkan ketika kamu menimpa ataupun menghadapi suatu kesusahan. Jadi Nabi tawarkan kepadanya. Nabi kata apa? Ala u'allimuka kalimat. Ya, dan ini adalah menunjukkan bahawa kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Nabi SAW ini merangkumi kalimah-kalimah tauhid, iaitu dengan mengucap Allah, Allahu Rabbi. Allahu Rabbi iaitu kata kalimah Allah diulang sebanyak 2 kali dalam doa ini ataupun zikir ini menunjukkan takkid, iaitu penegasan, memberi isyarat betapa besar dan pentingnya keadaan tersebut. Sehingga bila seseorang menghadapi satu musibah yang rasa macam berat sangat musibah ni, dia sebut Allah, Allah. Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi menyebut 2 kali itu dalam seolah-olah dia mengeluh ataupun seolah-olah dia menyandarkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla sepenuhnya. Ini sebagai takkid ataupun sebagai penegasan kalimah tersebut, sehingga Nabi menyebutnya sebanyak 2 kali. Perkataan Rabbi, kita faham maksud Rabbi ini, selalu kita duk tafsir dalam surah Al-Fatihah, iaitu Rabbul Alamin. Yang dimaksudkan di sini ai ilahi, iaitu Tuhan yang aku sembah. Rabbi di sini, yang ini Tuhan yang aku sembah, yang aku mengkhususkan segala bentuk ibadah itu hanya kepadanya. Sama ada dari segi ketakutan, harapan, tunduk, patuh, khusyuk, rasa rendah diri, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhanku. Rabbi allazi rabbani, kata para ulama, Rabbi di sini adalah Tuhanku, di sini adalah yang memberikan segala nikmat kepadaku, ya, dan mencipta aku daripada tiada kepada ada, dan mengurniakan pelbagai nikmat dan pemberian yang dianugerahkan kepadaku. Inilah Tuhan yang perlu kita mengkhususkan hanya kepadanya segala bentuk ibadah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Kita tunduk hanya kepada Allah. Kita berdoa, kita mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dialah Tuhan yang menciptakan kita. Dialah Tuhan yang mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat, pelbagai pemberian dan anugerah. Maka tidak lain tidak bukan untuk kita menunjukkan
untuk kita mengabdikan diri kepadanya ialah dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah kepadanya semata-mata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang menceritakan tentang matlamat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berada di atas muka bumi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, yakni mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam segala bentuk ibadah. Mengesakan Allah Azza wa Jalla ketika berdoa, ketika salat, ketika sedekah, ketika takut, ketika tawakal, ketika mengharap, ketika merendahkan diri, hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Perkataan yang Nabi ajarkan kepada kita, la usyriku bihi syai'a. Kata para ulama, ai la attakhidhu ma'ahu syarikan fil ibadah kainan mankan. Yakni aku tidak akan menjadikan sesuatu penyekutuan terhadap Allah Azza wa Jalla dalam ibadah aku, tidak kira siapa pun. Tidak kira malaikat yang tidak kira malaikat yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla sekalipun, ataupun rasul dan para nabi yang diutus sekalipun. Tak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jalla, apatah lagi dengan objek-objek yang lain, makhluk-makhluk yang lain yang lebih hina itu. Ya, dengan malaikat pun tak boleh, dengan rasul pun tak boleh kita sekutukan Allah Azza wa Jalla dengannya, ataupun kita sekutukan perkara makhluk-makhluk tersebut dengan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk pengabdian ataupun ibadah kepada Allah. Tak boleh. Ya, hanya kita menjadikan Allah semata-mata sembahan yang berhak disembah semata-mata. Oleh sebab itu, muslimin muslimat, maka dalam doa ini, ucapan-ucapan yang kita ucapkan ini, ucapan yang agung ini mengandungi maksud merealisasikan ataupun mentahqiqkan kalimah tauhid, yang mana ada padanya itu dua rukun tauhid yang utama, iaitu al-isbat, an-nafyu dan al-isbat, ataupun an-nafyu dan al-isbat. Apa maksud nafyu dan isbat ni? Bila kita sebut la ilaha illallah, dia ada dua rukun di situ, iaitu rukun tauhid, mestilah menafikan segala sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Mesti menafikan semua, tak ada sembahan ni, tak ada. Itu nafi, rukun pertama nafi. Yang kedua isbat, iaitu illallah, mengisbatkan bahawa hak ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata-mata, iaitu menafikan segala ibadah kepada selain Allah dan mengisbatkannya hanya kepada Allah semata-mata. Maka dalam hadis ini adalah dalil bahawa tauhid itu adalah tempat untuk kita berlindung diri. Dan ia adalah salah satu sebab yang sangat utama untuk menghilangkan kesedihan, kesusahan dan menghapuskan kepayahan pada diri seseorang. Jadi apabila kita ditimpa sesuatu musibah, sesuatu kesusahan, maka tak lain tak bukan kita kena bersihkan diri kita daripada segala dosa daripada diri kita. Kita kena bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang paling besar, yang paling Allah marah adalah syirik. Maka hendaklah kita hapuskan dosa-dosa tersebut, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan Allah akan angkat bala yang ada pada diri kita. Jadi muslimin, itu doa yang pertama, iaitu saya ulang lafaznya, mudah-mudahan kita dapat sama-sama berucap doa tersebut, iaitu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu doa yang pertama yang kita ambil pada malam ini. Doa yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ruwina fi kitab Ibn Sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi wa khawatim suratil Baqarah indal karbi aghathahu Allahu azza wa jalla. Kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni rahimahullah daripada Qatadah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
man qara'a ayatal kursi wa khawatim suratil Baqarah indal karbi aghathahu Allahu azza wa jalla. Artinya, barang siapa membaca ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah ketika kesusahan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Nescaya Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Cuma dalam hadis ini Syekh Al-Arnaud berkata hadis ini adalah dhaif. Yakni berkaitan dengan fadilat membaca ayat kursi untuk menghilangkan kesusahan dan juga akhir surah dengan sanad ini. Tetapi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, dalam riwayat ini menunjukkan bahawa ayat kursi, kita tahu semua bahawa ayat kursi adalah salah satu ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran, yang mana banyak fadilatnya. Antaranya menyelamatkan seseorang itu daripada gangguan syaitan, daripada pelbagai keburukan dalam kehidupan hariannya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia selesai solat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga melainkan mati. Yang tidak ada halangan untuk dia masuk syurga melainkan mati. Itu fadilat yang lain. Tetapi apa yang dibawa oleh Ibn Sunni, yang mana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di sini tentang doa ataupun bacaan ayat kursi untuk mengangkat bala. Ya, mungkin boleh kita bertawassul dengan ayat kursi, kita baca ayat kursi kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga akhir surah Baqarah. Ambil akhir surah Baqarah, mungkin satu muka, dua muka akhir surah Baqarah, selalunya disebutkan oleh para ulama bermula lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sehingga ke akhir ayat. Ya, maka itulah akhir surah Baqarah. Selepas dia membaca ayat kursi, dia baca akhir surah Baqarah itu, insya-Allah mudah-mudahan Allah mengangkat balanya dengan dia bertawassul dengan amal soleh yang dia baca itu, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsir ayat kursi kita tahu makruf, kita boleh buka tengok maksud ayat kursi itu sendiri. Dalam hadis ini kata Nabi, aghathahullah, nasya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkannya ataupun menolongnya untuk bebas daripada kesusahan tersebut. Iaitu hadis ini adalah dhaif, tetapi seperti mana kita faham bahawa apabila ia berada dalam bab fadailul a'mal, ya, dalam bab fadailul a'mal, yang mana hadis ini bukanlah sangat-sangat dhaif. Cuma dinyatakan oleh Syekh Al-Arnaud ketika mentahqiqkan kitab Al-Azkar, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Cuma kata pengarang kitab yang ada pada saya ini, dia kata akhrajahu Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailah wa fi isnadihi ghairu wahid lam a'rifhu. Dalam hasanat, dalam riwayat Ibn As-Sunni, iaitu dikeluarkan oleh Ibn As-Sunni dalam kitab beliau yang berjudul Amalul Yaumi wal Lailah, yakni amalan amalan harian, yang mana pada sanad perawi hadis ini banyak perawi yang tidak dikenali oleh beliau, ya, orang yang mentahqiq kitab ini. Jadi seperti mana kita nyatakan tadi, bahkan majoriti para ulama hadis mengatakan apabila hadis itu dhaifnya ringan dan dia berada di dalam bab fadailul amal, masih lagi kita boleh beramal dengannya. Jadi bacalah ayat kursi, bacalah akhir surah Baqarah. Bahkan ketika musim ataupun waktu yang kita berada dalam kawal pergerakan ini, kita duduk di rumah, maka habiskanlah masa kita untuk membaca Al-Quran secara keseluruhannya. Itu adalah satu perkara yang sangat menguntungkan kita. Kerana kita kena ingat, satu huruf yang kita baca daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu digandakan kepada 10 kebaikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha aw kama qala. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan kepada 10 kebaikan.
Aku bukan bermaksud alif lam mim itu satu huruf, tetapi yang bermaksud, yang aku maksudkan ialah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kita baca alif lam mim, dapat dah 30 kebaikan. Bahkan Allah gantikan kepada gandaan-gandaan yang lebih banyak daripada itu. Jadi habiskanlah masa kita dengan kitab Allah, yang mana selama ni kita duduk letak dalam almari berdebu sahaja. Al-Quran yang kita beli dengan pelbagai cetakan, kadang-kadang warna yang begitu cantik, ya. Ada kalimah ni warna lain, ada kalimah tu warna lain. Kadang-kadang kita beli, kita letak berdebu, tak pernah baca pun. Maka musim inilah Allah Azza wa Jalla, ya, uji kita dengan musibah yang lain, tetapi Allah kurniakan kepada kita nikmat yang lain supaya kita mendekatkan diri dengannya dengan memperbanyakkan ibadah. Antara ibadah yang perlu kita melazimi pada tempoh ini adalah dekatkanlah dengan Al-Quran. Dekatkanlah diri dengan Al-Quran, kerana Al-Quran adalah akan menjadi sahabat kita yang memberi syafaat kepada kita di hari kiamat kelak, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi juga. Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama qala. Bacalah kalian semua, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi kamu, yakni bagi orang yang membacanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, maka baca ayat kursi dan juga akhir surah Baqarah berdasarkan apa yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di sini dapat menyelamatkan seseorang itu daripada bala bencana ataupun kesusahan. Tetapi fadilat baca Quran, fadilat baca ayat kursi maklum di sisi kita, maka memperbanyakkan baca tidak menjadi masalah. Baik, itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, sebab saya masukkan dalam sini doa yang ketiga sebab kita masuk sekali dengan hadis yang dhaif itu. Tetapi yang diringkaskan di sini masuk doa yang kedua lah. Ya, doa yang kedua. Yaitu kata Imam An-Nawawi, waruwina fihi an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu. Kalimatu akhi Yunus alaihi salam. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Kata Imam An-Nawawi, ورواه الترمذي عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط illa stajaba lahu. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab yang sama, yakni kitab Ibn As-Sunni juga, daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu, kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Maksudnya, sesungguhnya aku benar-benar, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimah ataupun doa yang tidaklah diucapkan oleh seorang yang kesusahan. Maksudnya, apabila seseorang berada dalam kesusahan, dia mengucapkan doa tersebut, ia dibebaskan daripadanya. Yaitu kalimah ataupun doa saudaraku Yunus alaihi salam, yang mana termaktub dalam surah Al-Anbiya, yang bacaannya fanada fil zulumat alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang bermaksud maka dia menyeru di tempat yang gelap bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kata Imam An-Nawawi, Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan juga hadis ini daripada Sa'ad, yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watu dhinnuni idh da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba lahu. Maksudnya, doa Dhunnun ketika berdoa, doa Dhunnun ketika
dia berdoa kepada Tuhannya sedangkan dia berada di dalam perut ikan besar ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi kata, tidaklah seorang Muslim yang mengucapkan doa ini dalam sesuatu permintaan, melainkan diperkenankan baginya. Jadi hadis ini ada dua riwayat. Yang pertama kata Imam An-Nawawi riwayat daripada Ibn As-Sunni, dan yang kedua riwayat daripada At-Tirmizi rahimahumallah. Jadi dua-dua ini lafaznya lebih kurang, cuma fadilatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berbeza. Antaranya Nabi yang dalam riwayat Ibn Sunni, Nabi kata la yaquluha makrubun illa furrija anhu. Tidaklah seseorang yang berada di dalam kesusahan mengucapkannya, melainkan dibebaskan daripada kesusahan tersebut. Adapun dalam riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah, Nabi SAW menyebut, lam yada'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba lahu. Tidaklah seseorang Muslim yang mengucapkan doa ini dalam sesuatu permintaannya, melainkan diperkenankan. Jadi maksudnya apabila dia nak berdoa, dia mulakan dengan doa ini, dengan lafaz zikir ini, maka doa dia itu akan diperkenankan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka doa yang kedua bagi kita pada malam ni ataupun ketiga, apa dia? Apabila kita menghadapi sesuatu kesusahan, iaitu banyakkanlah ucap doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 87, iaitu masyhur ataupun semua tahu bahawa doa ini adalah doa Nabi Yunus ketika baginda alaihi salam berada di dalam perut ikan, ya, ketika dalam kegelapan, dalam kesusahan yang amat besar, ya, yang amat berat baginya, maka baginda mengadu dan memohon kepada Allah dengan lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya, bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ini dan juga doa-doa sebelumnya, kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, fa inna fiha min kamalit tauhid wat tanzihu lirabbi ta'ala wa i'tiraful 'abdi bi dhulmihi wa dhanbihi ma huwa min ablaghi adawiyatul karbi wal hammi wal ghammi. Kata Ibn Qayyim, sesungguhnya kandungan yang ada dalam doa ini adalah menunjukkan kesempurnaan tauhid dan penyucian terhadap Tuhan Maha Suci, ya, terhadap Tuhan yang maha suci, dan mengandungi juga pengiktirafan kepada seorang hamba bahawa dirinya melakukan kezaliman dan melakukan dosa, dan inilah ubat yang paling mujarab untuk mengubati kesusahan, kesedihan dan kelelahan ataupun wal ghammi dan kepayahan dalam kehidupannya. Inilah ubat yang paling mujarab apabila seseorang hamba itu dia mengiktirafkan dirinya melakukan kezaliman, mengiktiraf dirinya melakukan dosa, dan dia memohon kepada Allah, kemudian dia bersihkan dirinya daripada segala noda syirik, segala noda maksiat itu dengan dia ucapkan kalimah-kalimah yang mengandungi tauhid. Inilah doa yang paling afdal, kata Ibn Qayyim, ubat yang paling mujarab untuk mengubati segala kesusahan, kesedihan dan seumpamanya. Kata beliau juga, wa ablagul wasail ilallahi subhanahu fi qada'il hawajik, fi qada'il hawaij. Kata beliau, dan ini juga adalah wasilah yang paling utama untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla dalam meminta untuk ditunaikan hajatnya. Kata beliau, fa inna at-tauhid wat tanzih yatadammanani itsbati kulli kamalin lillah. Kerana sesungguhnya tauhid itu, tauhid dan tanzih, yakni penyucian terhadap Allah Azza wa Jalla itu mengandungi itsbat, mengandungi penetapan terhadap kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla, penetapan terhadap segala kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla, dan menolak segala kekurangan dan keaiban serta penyerupaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wal i'tirafu bidzulmi yatadammanu imanul 'abdi bisyara' wath thawab wal iqab. Dan pengakuan seseorang hamba terhadap
kezaliman dirinya itu mengandungi bahawa dia beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada syariat Allah, beriman adanya pahala, beriman adanya balasan. Maka ketika itu akan melazimkan dirinya untuk kembali rujuk kepada Allah Azza wa Jalla dan mengasingkan diri untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengiktiraf kehambaannya kepada Allah, dan dia sangat-sangat memerlukan kepada Tuhannya itu. Di sinilah kata Ibn Qayyim, fahahuna arba'atu umur qad waqa'at tawassul. Di sinilah ada 4 perkara yang menjadikan seorang hamba itu bertawassul dengan doa ini, iaitu tauhid, tanzih, wal ubudiyah, wal i'tiraf. Iaitu tauhid, kita sebut dah, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Tanzih, menyucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala sifat yang tidak sempurna. Dan al-ubudiyah, pengakuan pengabdian diri kepada Allah, wal i'tiraf, dan pengakuan kelemahan diri itu untuk kembali kepada Allah. Jadi apabila seorang hamba mempunyai tauhid, ya, menyucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala sifat kekurangan, kemudian dia ada pengabdian, sifat hamba, sifat bahawa dia ni hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia beriktiraf, dia mengaku bahawa dirinya lemah, dirinya melakukan kezaliman, dirinya berdosa, maka dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla keampunan, kemaafan, dan di situ dia menunjukkan bahawa dia ni sangat-sangat memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkannya daripada segala kesusahan. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah tentang doa-doa ini, beliau kata, wa jami'u hadhil kalimatil waridah fi hadhil ahadits kalimatun iman wa tauhid wa ikhlasun lillah Azza wa Jalla. Semua doa-doa yang warid yang kita bacakan tadi ini berkaitan dengan hadis-hadis tadi ini adalah kalimah-kalimah yang mengandungi iman, tauhid, ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bu'dun anisyirki kullihi kabirihi wa saghiri. Dan jauh daripada segala kesyirikan, tak kira syirik kecil ataupun syirik besar. Dan di sini kata beliau, wa fi hadza abayanu dilalah ala anna a'zamu ilajun lil karbi huwa tajdidul iman wa tardidu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kata beliau, ini menunjukkan bahawa ubat yang paling mustajab, ubat yang paling berkesan untuk mengubati kesusahan itu adalah memperbaharui keimanan dan mengulang-ulang menyebut-nyebut kalimah-kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Fa innahu ma zalat anil abdi syiddah. Sesungguhnya kalimah-kalimah tersebut akan menyingkir seseorang hamba itu daripada segala kesusahan. Jadi kalau kita tengok doa-doa yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ni, tak banyak pun berbentuk permohonan, meminta kepada Allah, tetapi lebih kepada mengabdikan diri kepada Allah dengan sebutan kalimah-kalimah tauhid, memuji Allah Azza wa Jalla tentang kebesaran, tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, maksudnya dapat kita rangkumkan, dapat kita simpulkan bahawa ubat yang paling utama untuk seseorang itu melepaskan, untuk seseorang itu merawat dirinya, membebaskan dirinya daripada segala kesusahan dunia dan akhirat adalah tauhid, adalah kembali kepada Allah. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, oleh yang demikian memang kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kena perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dan beristighfar kepadanya, memperbanyakkan amalan-amalan yang Allah perintahkan itu sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok zikir yang Nabi baca, kalimahnya pendek, ringkas, tetapi sangat-sangat padat dengan makna pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kepentingan di atas muka bumi ini yang kita kejar, tuan-tuan dan puan. Kalau kita jauh daripada pengabdian diri kepada Allah, penghambaan kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi sia-sia, dunia dan juga akhirat. Oleh yang demikian saya mengajak kepada tuan-tuan semua, kita kembali sama-sama, kita kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jauhilah segala bentuk kesyirikan yang mana dok viral dalam masa ini. Ada yang ada bomoh dan seumpamanya, menghalau virus dan seumpamanya, macam-macam ditampal di pintu dan seumpamanya, bacaan sekian yang tak sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apatah lagi dengan mimpi-mimpi yang mengarut, yang mendakwa ini adalah ajaran sekian-sekian. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menuntut ilmu. Tengok kitab-kitab ulama yang muktabar. Apakah mereka amalkan? Zikir-zikir yang warid daripada Nabi sangat banyak. Sehingga Imam An-Nawawi kumpulkan satu kitab khas, Al-Azkar. Nak bagi tahu kepada kita bahawa zikir yang diajarkan oleh Nabi itu dah cukup dah. Sempurna dah. Tak perlu kita duk pireka, kita duk cipta ayat-ayat ataupun bahasa-bahasa kadang-kadang kita tak faham. Mengelirukan pun. Bahkan boleh menjerumus ataupun membawa maksud kepada syirik. Nauzubillahi min zalik. Maka bacalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut jelas dalam hadis ini, dan hadis ini adalah hadis sahih. Nabi kata, la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu. Sesungguhnya benar-benar aku mengetahui kalimah-kalimah yang mana tidaklah orang yang ditimpa kesusahan itu menyebutnya ataupun membacanya, melainkan dibebaskan daripada kesusahan tersebut. Iaitu kalimatan akhi Yunus, kalimatu akhi Yunus, iaitu ucapan saudaraku Nabi Yunus alaihi salam ketika dia menyeru kepada Tuhannya ketika dia berada di dalam kegelapan, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu satu riwayat. Riwayat Imam Tirmizi kata Nabi, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajabalah. Apabila seseorang itu berdoa dengan kalimah ini, tidaklah dia berdoa dengan meminta sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla dengan lafaz doa ini, dengan lafaz zikir ini, melainkan Allah mustajab doanya itu. Maksudnya dia mulakan dengan bacaan zikir ini, kemudian dia memohonlah hajatnya. Sebagai contoh cara amalnya, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian kita minta, ya Allah bebaskanlah kami daripada segala musibah ini. Ya, bebaskanlah kami selamatkanlah kami daripada segala kesusahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Baik, itu doa yang kedua bagi kita pada malam ni. Doa yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, saya terjemahkan terus, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni juga daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu syai'un qala huwa Allah Allahu rabbi la syarikalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thauban menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengalami suatu ketakutan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasa takut terhadap sesuatu, baginda akan mengucapkan zikir berikut, huwallah Allahu rabbi la syarikalah. Dialah Allah, Allah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Ya, doa ini juga macam doa yang atas tadi ni yang kita baca, iaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Asma binti Umais tadi ni. Cuma dalam doa ini Imam An-Nawawi meletakkan bab yang lain, iaitu doa apabila merasa takut terhadap sesuatu atau kerana terkejut. Ya, menghadapi sesuatu takut, rasa takut. Jadi jelas dalam ayat ini ada kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit kata dalam ni, kata Thauban, kana idza ra'ahu syai'un, yakni apabila Rasulullah merasa gerun terhadap sesuatu ataupun merasa terkejut dengan sesuatu benda, takut sesuatu benda. Maksudnya, adakah maksud Nabi takut selain Allah juga? Adakah ini menafikan tauhid? Tidak, ini dipanggil takut secara tabi'i. Seperti mana seseorang itu takut harimau, takut binatang buas, ya, takut kebakaran, ya, takut kepada musuh. Tak semestinya kata, kalau takut virus ni, maksudnya dia tak takut Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sebut, Nabi Thauban jelas mengatakan, Thauban seorang sahabat Nabi, mengatakan, kana idza ra'ahu syai', merasa gerun terhadap sesuatu, maka Nabi terus kembali kepada siapa? Nabi kembali kepada Allah. Nabi berzikir, memohon kepada Allah. Nabi sebut, huwallah, dialah Allah, Allahu rabbi, Allah lah Tuhanku, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Jadi jelas dalam ayat dalam zikir ini, dalam hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa manusia akan ada sifat takut terhadap sesuatu, iaitu dia panggil takut secara tabi'i, bukan takut yang mana
takut boleh membawa kepada syirik ni apabila dia takut benda tak ketahuan. Contohnya, dia takut seseorang Tok Syekh ni, kita tak boleh cakap bukan-bukan. Nanti Tok Syekh ni dia dengar, nanti ditimpa musibah. Itu boleh membawa kepada kesyirikan, ya. Dia panggil khaufus sir, ya, takut secara tersembunyi. Yang mana takut ini menganggap bahawa dia berkuasa sepenuhnya itu. Adapun kita takut harimau kerana di depan harimau, yalah, semua orang manusia takut. Tak ada. Dia takut harimau ketika dia nampak harimau kerana pada harimau itu ada ancaman yang bahaya terhadap dirinya. Tapi bila dah jauh daripada harimau, dia rasa aman. Tak ada masalah yang tu. Baik, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga At-Tabrani, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, iaitu dalam Mu'jam Al-Kabir, ya, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi apabila kita merasa gerun terhadap sesuatu, ucapkan Huwallah, Allahu Rabbi la syarikalah. Doa yang keempat, kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi daripada Amr ibn Shu'aib radhiyallahu daripada Amr ibn Shu'aib daripada ayahnya dari datuknya, yang menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum minal faza'i kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, yakni para sahabat, beberapa kalimah doa ataupun beberapa kalimah untuk berdoa, yang mana yang diucapkan ketika merasa terkejut ataupun takut kepada sesuatu. Iaitu kalimah doa tersebut ialah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Maksudnya, aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan kejahatan hamba-hambanya, serta dari godaan syaitan dan kedatangan mereka kepadaku. Yang ini kedatangan syaitan kepada kita. Jadi ada juga dalam riwayat lain, doa dia selalu kita dengar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala keburukan yang dia cipta. Ini yang Allah Azza wa Jalla cipta itu. Itu lafaz doa lain. Adapun doa yang dibawa oleh Imam An-Nawawi berdasarkan riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Maksudnya, aku berlindung kepada kalimah Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan keburukan hamba-hambanya dan daripada godaan syaitan dan kedatangan mereka kepadaku. Jadi Abdullah ibn Amr dalam hadis menyebut, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa kana Abdullah bin Amr yuallimuhunna man aqala min banihi wa man lam yaqul katabahu fa'allaqahu alaih. Qala At-Tirmizi haditsun hasan. Kata Imam An-Nawawi, Abdullah ibn Amr selalu mengajarkan doa-doa tersebut kepada anak-anaknya yang sudah mumayyiz, yang sudah berakal ni, yang maksudnya yang dah boleh hafal, yang dah boleh faham ni, terus bacakan dan ajarkan kepada anak-anaknya yang dah mumayyiz. Adapun anaknya yang belum mumayyiz, dia tulis doa tersebut dan dia kalungkan ke lehernya. Maksudnya dia pakaikan supaya anak tu baca sampai tahu tu. Ya, maksudnya Abdullah ibn Amr ini sangat mengambil berat tentang doa ini, iaitu dia mengajar kepada semua anak-anaknya yang dah mumayyiz. Yang tak mumayyiz, dia tulis kat kertas, dia gantung kat leher supaya budak tu pakai. Bukan menjadi tangkal, tetapi supaya budak tu teringat baca, tengok doa tu boleh baca. Dia boleh baca, dia boleh menghafal dan seumpamanya. Itu antara tafsiran para ulama. Ya, katabahu fa'allaqahu alaih. Imam At-Tirmizi kata hadis ni adalah hadis hasan. Apa doa yang kita sebut tadi, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Jelasnya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalimah-kalimah yang sempurna, dengan kalimah Allah yang sempurna daripada
kemurkaan Allah, kemurkaannya dan juga keburukan hamba-hambanya dan daripada godaan syaitan dan kedatangan syaitan kepada kita. Jadi minta perlindungan kepada Allah seperti itu. Dan para sahabat, para tabi'in sangat mengambil berat tentang doa ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, jadi kita dapat 4 doa ataupun 5 doa termasuk doa yang kita kata hadis dhaif tadi ni, iaitu ayat kursi tadi. Baca ayat kursi dan juga akhir surah Al-Baqarah. Jadi saya rasa malam ni kita ambil doa, 5 doa tu dan kita hafal doa tu dan kita beramal dengannya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan dan kebebasan kita daripada segala perkara yang buruk dan segala perkara yang tidak diingini dalam kehidupan kita. Doa yang pertama saya ulang, iaitu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Dan doa yang kedua ialah kita baca ayat kursi dan juga akhir surah Al-Baqarah. Selalunya para ulama baca daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir, sehingga ke akhir surah. Kemudian doa yang ketiga ialah doa Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Banyakkan baca lafaz itu, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan doa yang keempat iaitu huwallah Allahu rabbi la syarikalah. Yang ini apabila kita menghadapi takut terhadap sesuatu benda, sebagaimana yang diceritakan oleh Thauban radhiyallahu anhu bahawa kana idza ra'ahu syai'un qala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami suatu ketakutan ataupun terkejut terhadap sesuatu, Nabi kata huwallah Allahu rabbi la syarikalah. Dan doa yang terakhir yang kita ambil pada malam ni ialah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Mudah-mudahan doa-doa yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala keburukan. Jadi kita daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, iaitu JAIB, kita kempen seperti dalam tulisan ini. Jadi kita duduk di rumah, stay at home, dan kita memperbanyakkan amal ibadat dan ikutilah siaran langsung daripada program kami, iaitu Perlis Mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Itu saja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.